Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Lama benar Ustazah Siti tak muncul dia. Okey. Ustazah Siti doakan semoga semua berada dalam keadaan yang sihat, walafiat, ceria. Okey. Kita hari ini dah 11 Syawal ya, betul ya? 11 Syawal insya-Allah. So, ke mana sebenarnya Ustazah Siti menghilang ni? Dah lama. Lama tidak munculkan diri. Okey. So, bagi yang baru menonton pagi ini, sekarang kita berada di dalam rancangan talk show at Hati Murni bersama dengan Ustazah Siti setiap hari Isnin hingga Jumaat. Okey, cuma selepas hari raya Aidilfitri baru-baru ini kita buat sedikit perubahan. Perubahan dari segi yang mengendalikan rancangan talk show at Hati Murni ini, di mana Ustazah Siti tidak akan berkeseorangan lagi. Ada hari-hari yang Ustazah Siti ada hari-hari yang Ustazah Siti tiada, tetapi kita akan gantikan dengan pengacara yang sangat-sangat berkaliber, sangat-sangat orang kata sangat-sangat menarik, okey. Dan Ustazah Siti yakin dah 2 hari ini, hari Isnin dan Jumaat, beliau telah pun mengendalikan rancangan talk show at Hati Murni bersama dengan semua orang. So, bagi feedback kepada Ustazah Siti, bagaimana host kita yang baru tu, adakah okey ataupun tidak? So, sila komen okey ataupun tidak. Okey. Jadi terima kasih kepada yang menonton pada pagi ini, Nur Amira Hamadi, Muhammad Izwan, Zulkarnain Ramlan, Nur Azima Ismail. Komen suara Ustazah Siti jelas ataupun tidak? Jelas ataupun tidak? Dan semuanya lah, suasana okey ke tak? Okey. So hari ni Ustazah Siti kena pakai spek mata. Sebab tadi tak boleh buka mata sebab mata berair. Mungkin dah sampai masanya kena pakai spek kot. Okey. Jadi apa khabar semua? Sekali lagi, adakah dalam keadaan yang sihat? Kalau sihat, cuba komen saya sihat. Jadi di kesempatan ini Ustazah Siti masih berkesempatan lagi lah untuk nak ucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Itu ucapan daripada Ustazah Siti. Bagaimana dengan orang kata sambutan Aidilfitri, adakah okey? Kita berhari raya dalam norma baru norma baru, tetamu yang kita jemput pun tak ramai kan. Kalau macam Ustazah Siti sendiri betul-betul memang adik Ustazah Siti yang datang, di mana yang lain Ustazah Siti untuk tim Hati Murni pun Ustazah Siti terpaksa maklumkan bahawa Ustazah Siti tidak menerima tetamu pada tahun ini. So minta maaf, tapi itulah norma yang kita perlu lalui. Okey, terima kasih yang komen. Muhammad Izwan jelas, Muhammad Izwan alhamdulillah sihat. Hairul Amar pun komen saya sihat. Hati Murni Fatin, alhamdulillah saya sihat. Cik Zulkifli Muhammad, apa khabar? Saya sihat, kuat dan luar biasa hebat. Yes, betul lah. Itulah sepatutnya setiap hari yang perlu kita letakkan dekat dalam diri kita supaya kita sentiasa berasa dengan energi. Okey, itu yang paling penting. Okey. Okey Hati Murni. Okey, seterusnya Ticani, selamat Hari Raya Aidilfitri ya. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Okey. Jadi sedikit untuk penjelasan tentang orang kata cara untuk rancangan talk show kita selepas Hari Raya Aidilfitri. Okey, kalau sebelum Hari Raya Aidilfitri masa Ramadan, kita banyak menekankan pasal Al-Quran, kita banyak menekankan pasal Ramadan, okey. Tapi konsep yang kita akan bawakan selepas Hari Raya Aidilfitri adalah more kepada education. Jadi untuk ibu ayah di luar sana dan juga untuk para penonton di luar sana, kita dah kena berpijak di bumi yang nyata. Walaupun COVID-19 melanda negara kita, melanda juga institusi pendidikan, tapi kita tidak boleh berputus asa untuk teruskan pendidikan seperti biasa. Sebab tu selepas ini Hati Murni akan sediakan pelbagai program yang ada di Hati Murni
dan juga kempen-kempen yang menarik kerana kita tidak mahu untuk anak-anak kita terus ketinggalan. So Hati Murni nak jadi penyumbang. Penyumbang kepada pendidikan yang berterusan. Syazah Hasliza, apa khabar? Assalamualaikum, lapor diri. Apa khabar ayah? Okey ataupun tidak? Su Angah, terima kasih kerana menonton. Syazah Hasliza, wow, blue logo lagi hari ni ya. Okey, kita kena ceria. Okey, warna biru, warna ketenangan. Okey. So Angah, selamat Hari Raya Aidilfitri. Nur Azimah, jelas alhamdulillah sihat. Host Hati Murni semua mantap. Alhamdulillah. Kan? Itu yang kita nak sebenarnya, sebab kita nak bawakan konten-konten yang menarik, semestinya kami sendiri kena mantap. Okey, so sebelum Ustaz Siti menjemput kita punya tetamu, kita berbual seterusnya. Okey, Ustaz Siti minta supaya boleh like seperti biasa, like dan kemudian share kepada kawan-kawan kita di luar sana dan juga kepada orang kata kepada grup-grup yang perlu tahu tentang pendidikan. Okey, jadi sila like dan kemudian sharekan kepada grup-grup di luar sana dan juga rakan-rakan. Boleh tag rakan-rakan anda di luar sana yang mungkin nak tahu kan, nak tahu Hati Murni ni apa dia kan. Okey, jadi sebelum Ustaz Siti menjemput tetamu kita ni, tadi kita back kepada konsep talk show Hati Murni ya. Okey, so kita ada 5 hari, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Jadi setiap hari Isnin kita akan bawakan perkongsian daripada mereka-mereka yang pakar, iaitu daripada kalangan guru-guru se-Malaysia, okey, dan juga pensyarah-pensyarah daripada kolej-kolej universiti. Okey, so kita akan bawakan mereka untuk tampil di rancangan talk show at Hati Murni. Jadi semestinya kalau guru yang berkongsi, okey, kalau pensyarah yang berkongsi, insya-Allah akan banyak ilmu-ilmu yang kita akan cedok yang dan ilmu-ilmu yang kita akan cuba untuk kupasan. Okey, itu adalah hari Isnin. Okey, hari Selasa kita akan bercerita pasal kesihatan. Kesihatan pun penting kan, bukan sahaja orang kata pembelajaran, tetapi kesihatan pun penting. Pentingnya tu tadi untuk kita nak tahu bagaimana anak kita belajar di rumah contohnya kan, dalam keadaan sihat ke tak sihat, apa faktor yang menyumbang kepada kesihatan mereka. Okey, so hari Rabu, hari Rabu special sikit je, special untuk tim Hati Murni. So Syazah Hasliza kena get ready. Sebab setiap hari Rabu Hati Murni dalam rancangan talk show at Hati Murni akan cuba untuk menampilkan tim Hati Murni yang sangat-sangat power, yang sangat-sangat mantap. Bukan Ustazah Siti seorang sahaja ya yang berada di Hati Murni. Sebenarnya Ustazah Siti ada tim Hati Murni, alhamdulillah. So kita akan cuba tampilkan mereka, kita akan cuba mereka cuba kupas dan kemudian kita cuba korek-korek rahsia mereka, kenapa mereka berada di Hati Murni contohnya. Okey. Okey, dan seterusnya hari Khamis kita akan bawakan perkongsian yang sangat istimewa. Okey, setiap hari Khamis bersama dengan Ibu Ayah Hati Murni. Jadi hari ni ada tak yang Ibu Ayah Hati Murni? Kalau ada, cuba komen dekat ruang bawah tu, saya parents Hati Murni. Cuba komen dekat ruang bawah tu. Okey. So hari Khamis kita akan bersama dengan parents Hati Murni. Jadi kalau nak tahu pengalaman mereka berada di Hati Murni, boleh tonton rancangan tersebut setiap hari Khamis dalam rancangan talk show at Hati Murni. Dan hari Jumaat, of course lah, Jumaat adalah hari yang penuh barakah. So kita akan bawakan topik-topik yang berkaitan tentang keagamaan, tazkirah kan, peringatan tazkirah daripada penceramah-penceramah yang berkaliber, daripada penceramah-penceramah yang boleh menyebabkan hati kita terjentik dan tersentuh. Terjentik dan tersentuh, okey, untuk nak buat perubahan di dalam diri kita, insya-Allah. Begitu. Okey. So macam mana dengan perkongsian Ustazah Siti tu tadi, hari Isnin sampai hari Jumaat? Rasa-rasa okey ataupun tak? Kalau okey, buat tanda good.
Buat tanda good macam ni di ruang komen. Begitu. Okey, jadi terima kasih kepada Aisyah Zariman, kepada Musfirah, kepada Saiful Muhammad kerana apa ni orang kata men-tag. Men-tag. Betul ke istilah men-tag itu kan? Okey. Apa orang kata tag rakan-rakan anda tu tadi. Terima kasih banyak. Okey. Jadi Nur Imani, Aisyah Zariman sama-sama semoga memperoleh pengetahuan dari hati murni. Ya, insya-Allah kita akan cuba sedaya baiknya untuk memberikan konten yang menarik insya-Allah setiap hari. So, Ustazah Siti tak nak panjang lebar sebab yang bersama dengan Ustazah Siti selepas ini orang kata daripada tim Hati Murni yang kita akan ketengahkan. So, sebab hari ni hari Rabu kan. Jadi hari Rabu kita akan bersama dengan tim Hati Murni insya-Allah. Jadi tetamu jemputan pertama daripada tim Hati Murni sendiri adalah Encik Hairul Amal kita, iaitu host kita 2 hari lepas kan, hari Isnin dengan hari Selasa. So kita jemput hari ini Encik Amar kita untuk bersama dengan Ustazah Siti. Jadi dipersilakan Encik Amar. Assalamualaikum Cik Amal. Waalaikumsalam Ustazah. Are you ready? Kejap ya. Okay. Wait ya. Technical problem sikit. Okay. Cantik. Sama background kita. Hati Murni. Tiba-tiba nampak tangga Tiba-tiba nampak tangga. Alhamdulillah. Sebab biasa Cik Amal kita bukan gunakan Zoom kan, betul? Biasa kita pakai StreamYard. Okay, good. Cik Amal apa khabar? Sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Bagaimana di Terengganu? Khabar dari Terengganu ke duduk Kelantan ni? Hari ni kita balik di Terengganu Ustazah. Dah lama di Terengganu dah habis beraya kan. Kita balik Terengganu. Okay. Boleh lepas pula ya? Boleh lepas ni? Ke lari ke macam mana ni? Itu kita belakang. Alhamdulillah boleh lepas. Tak adalah kita balik kampung tengok orang tua kan. Para penontonnya yang tengok live Ustazah Siti pada pagi ni, inilah Encik Amar kita. Sebelum hari raya dia nak balik ke KL untuk bertugas. Tapi Ustazah Siti pesan dengan dia, jangan dulu. Sebab nanti kalau dah balik KL, tak boleh nak berhari raya dekat kampung. Okay. Okay, terima kasih yang bagi bunga kepada Ustazah Siti. Syara Adnin, Syifa Ibrahim, terima kasih kerana menonton. So tolong kongsikan sebab hari ni kita punya cara, method untuk kita punya talk show hari ni berbeza ya. Encik Amar, betul tak? Ya. Hari ni kita nak ni lah macam surprise lah sikit. Tapi sebenarnya untuk makluman saya teruskan Ustazah. Untuk hari ni sebenarnya tetamunya Ustazah sendirilah. Bukan saya. Sebab tahu tajuk kita hari ni pun ialah berkaitan dengan kita nak kenalkan Hati Murni ni dekat audiens kita. Betul tak Ustazah? Betul. Sebab Encik Amar, Alhamdulillah ya, sepanjang kita menjalankan rancangan talk show ni, ada yang komen, dia kata tak jelas Hati Murni ni sebenarnya siapa kan? Adakah pusat kesihatan ataupun pusat charity kan? Okay. Macam tu lah Encik Amar. Sebab kita beroperasi ataupun pendedahan kita lebih meluas lah. Kita tak fokus kepada sekolah kafar kita sahaja. Kita cakap pula sekolah kafar kan? Betul. Okay. Encik Amar, sebelum kita mula,
Apa yang Ustaz Siti nak highlight hari ini adalah Ustaz Siti nak rasmikan dulu bahawa Cik Amar adalah host untuk talk show at Hati Murni. Jadi kalau Ustaz Siti tak muncul tu, maksudnya Cik Amar kita akan muncul. So kalau setuju dengan Cik Amar ni, sila bagi love banyak-banyak. Gitu. Ada yang komen Cik Amar, dia kata baju tema sama, berjanji. Kita ada connecting. Sebab tu kita dimasukkan untuk jadi host. Tak berjanji tau. Tiba-tiba tengok, Ustazah pun pakai biru. Kebetulan. Okey. Okey, Cik Amar, perkenalkan diri sikit. Background Cik Amar, nama penuh, background, adakah dah berpunya ataupun single. Itu penting tu. Penting Silakan. Okay. Sebelum tu saya nak tanya, suara saya dengar tak suara saya? Jelas tak suara? Saya Siti tengok ada yang komen, ada yang komen, Cik Amar suara jauh dia kata. Suara jauh? Minta komen Sarah Amin suara jauh. Yang lain macam mana? Ada dengar tak? Ustazah Siti dengar, cuma memang agak jauh sedikit lah. Yelah sebab situasi kita jauh Cik Amar. Cik Amar di Terengganu, Ustazah Siti di KL. Semestinya jauh lah. Tapi masih boleh untuk nak didengari. InsyaAllah. Boleh Zulkarnain Ramlan setuju sangat. Setuju sangat manja-manja. Ramai yang setuju ni Cik Amar. So insyaAllah Cik Amar akan kekal sebagai host talk show at Hati Murni. InsyaAllah. Okay, kita punya cara ni kita ubah kan. Ustaz Siti sebenarnya jadi host pagi ni. Tapi dalam masa yang sama Ustaz Siti sebenarnya adalah tetamu jemputan pada pagi ni. Macam mana tu Cik Amar? Ulas sikit. Itulah sepatutnya. Saya pun mula-mula tiba-tiba kena jadi tetamu. Tengok tajuk, alamak macam tak kena. Okey. Tapi alhamdulillah hari ni suara perlahan. Hello. Mungkin Amar kena dekat sikit kot dengan apa ni, dengan gadget tu, dengan phone. Gadget Okey tak? Kalau saya kat macam ni dengar tak? Cuba dengar buka. Tak? Ni dengar tak? Dengar. Saya Siti rasa lebih jelas. Lebih jelas? Cuba komen sikit. Okey tak suara Cik Amar? Kalau macam ni dengar tak? Jelas tak? Maaf kita ada masalah teknikal sikit hari ni. Berubah meet platform kan. Hello? Cik Zulkarnain kata letak macam tu lebih jelas. So maksudnya lebih jelas macam tu. Yang saya pegang macam mic Ya, betul. Okey, baik. Kita teruskan macam ni lah kan. Tiba-tiba ada mic pula. Alright. Okey. Saya kenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Khairul Amar bin Kamar Azman. Berumur 25 tahun. Muda lagi. Belum berkahwin tapi dah berpunya. Alhamdulillah. Belum berkahwin tapi dah berpunya. Saya berkhidmat di Hati Murni. Ini bulan keempat lah. Kira saya baru 4 bulan daripada berkhidmat di Hati Murni. Saya mula bertugas di Hati Murni pada 3 Februari. Saya mula dapur diri 3 Februari. Sampai ke hari inilah. Alhamdulillah sampai hari ini saya bersama dengan Hati Murni. Dan okey, sekarang saya berterengganu. Kadang orang macam keliru. Amar ni orang Terengganu ke orang Kelantan? Nak maklumatnya family saya asalnya Kelantan. Family saya Kelantan. Tapi parent saya berkhidmat di Terengganu. Jadinya kita menetap di Terengganu. Alhamdulillah kita akan buat pula. Rumah kita sekarang berada di Terengganu lah. Kita akan jadi orang Terengganu insyaAllah. Saya sini dimahamkan Amar juga fasih berbahasa Sarawak, betul ya? Dialog Sarawak. Pasal tu tidaklah. Tapi tahu. Dia jadi tahu tu sebabnya, okey, lupa saya bagi tahu, saya graduan daripada Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Saya baru sahaja bergraduat Jung Oktober 2019. So barulah panggil fresh graduate lagi ni saya ni. Orang muda dalam tempoh masih lagi nak belajar.
So Okay, yang menonton rancangan kita pada pagi ni, Hati Murni ni sebenarnya bukan calang-calang orang yang kita ambil untuk bertugas untuk jadi tim Hati Murni. Semuanya melalui fasa proses di interview. So ada kelayakan kriteria yang kita pilih sebenarnya. Okay. So silakan Cik Amar. Okay. Maaf ya, saya minta maaf sangat ada masalah teknikal pada pagi ni, tiba-tiba buka-buka nampak tangga pula. Okay, so Ustazah kita boleh teruskan dengan agenda kita hari ni. Ustazah dah sedia ke? InsyaAllah, insyaAllah. Okay, Ustazah kita dah sedia. Kita nak tengok penonton kita ni bersedia ataupun tak. Kalau dah bersedia, minta untuk kalian komen saya sedia. Ustazah kita dah semangat, saya pun dah semangat. So saya nak pastikan penonton-penonton kita ni pun bersemangat untuk dengar apa yang Ustazah kita nak kongsikan dengan kita hari ni. So siapa yang bersedia, minta komen saya bersedia. Betul tak Ustazah? Kalau kita betul. je bersemangat, tak boleh juga. Kita berdua je bersemangat, mana boleh ni? Kan? Tak boleh. So kita nak semua orang komen, saya sedia. Komen, saya sedia. Ada tak komen Ustazah? Saya takut saya ada komen daripada Zulkarnain Ramlan, saya sedia. Nas Arif, saya sedia. Saifullah Muhammad, terima kasih, saya sedia. Ramai yang komen. Aisyah Zaliman, saya sedia. Alhamdulillah. Semangat tim kita hari ni. Bila ada Ustazah ni memang semangat hari ni. Memang bersemangat hari ni. So harap hari-hari seterusnya sentiasa bersemangat macam ni. Okay. So bila ramai dah bersedia ni, Sifat Ibrahim dah bersedia, Fauzana Abbas pun dah bersedia, Musfira pun sudah bersedia. So kita boleh teruskan Ustazah? Boleh. Ustazah Siti sentiasa bersedia. Ya, Ustazah kita ni memang sentiasa bersemangat. Pagi-pagi pergi office, ya Allah, muka dia sentiasa bersemangat. Okay. Alright. Seperti yang sedia maklum. Apa tergambat tak Izzuan. Okay. Alright. Seperti sedia maklum, tajuk kita hari ini Hati Murni ada apa? Maknanya kita hari ini kita akan pergi meneroka sejarah Hati Murni ni. Dan kita akan lebih kenal lah apa sebenarnya Hati Murni ni nak buat sebenarnya. Apa matlamat Hati Murni ni ditubuhkan sebenarnya. Okay, seperti sedia maklum, Ustazah Siti adalah CEO dan merupakan founder kita. So hari ini kita akan mendengar perkongsian pendedahan yang sangat-sangat penting dan sangat bermakna untuk kita faham apa sebenarnya Hati Murni ni dan ke mana Hati Murni nak pergi. Okey Ustazah, ready ya? Ready Cik Amar, ready. Okey. Okey Ustazah. Ya. So sebelum kita pergi ke zaman dulu-dulu, 13 tahun dulu, kita nak tahulah kan, apa sebenarnya yang Ustazah buat sekarang? Dan untuk siapa Hati Murni ni Ustazah? Okey. Silakan Ustazah. Okey, baik. Terima kasih Cik Amar untuk soalan pertama. Soalan yang pertama adalah Ustazah Siti buat apa sekarang dan untuk siapa? Kan, untuk siapa? Okey. So untuk makluman semua, terlebih dahulu Ustazah Siti perkenalkanlah Ustazah Siti bernama Ustazah Siti Khadijah binti Mohni, merupakan founder untuk Hati Murni. So Hati Murni telah ditubuhkan 12 tahun, Alhamdulillah. Jadi apa yang kita buat selama ini adalah more kepada pendidikan. Jadi yang ada di dalam diri Ustazah Siti sekarang adalah passion terhadap pendidikan. Ustazah Siti memang sangat-sangat orang kata sangat-sangat passion dengan pendidikan sekarang. Lagilah ya, kita bila ditimpa dengan ujian dengan COVID-19 menyebabkan passion Ustazah Siti tu tadi lagi bertambah kerana walaupun kita diuji dengan COVID-19 tidak bermaksud pendidikan tu tadi perlu di-stopkan. Itu yang kita cuba nak Hati Murni nak cuba terus beri faham, terus educate kepada parents, okay, tentang betapa pentingnya pendidikan, whatever sekalipun yang berlaku, okay, pendidikan tidak boleh di-stopkan. Cuba ibu ayah di luar sana dan juga ibu ayah Hati Murni cuba bayangkan ya, apa akan berlaku
sekiranya pendidikan itu tadi diberhentikan. Kan macam pelajar-pelajar hati murni sebelum ni, okey, kepakaran kami adalah mendidik anak-anak di hati murni ni tadi, okey, selama 12 tahun alhamdulillah. Jadi mereka ni tadi telah berada di dalam circle pendidikan, okey, circle pendidikan di mana secara tak langsung banyak orang kata banyak perkara-perkara yang baik yang kita ajarkan kepada mereka, okey. Tapi bila kita ditimpa dengan sedikit ujian tu tadi, okey, menyebabkan adakah kita nak stopkan circle mereka tu tadi untuk orang kata berhenti daripada terus dididik. Jadi itulah yang menyebabkan perkara yang Ustazah Siti buat sekarang sebenarnya adalah more kepada passion, rasa tanggungjawab yang amat dalam untuk pendidikan. Jadi kalau Hati Murni dikenali sebagai Islamic private school kan. So kita memang pendidikan kepada fardu ain, mengaji kan. So kita memang sangat-sangat passion untuk yang situ sebab kalau kita lihat pun pembentukan generasi ni kalau sekadar menuntut ilmu-ilmu keduniaan, okey, kalau tidak diiringkan, kalau tidak diutamakan dengan ilmu-ilmu pendidikan akhirat ni tadi, kita tidak boleh melahirkan generasi yang baru, Amar. So itulah kenapa Hati Murni sekarang ni beria-ia sangat non-stop. Kalau kita lihat pun ya Cik Amar, tim Hati Murni ni tadi sentiasa bertugas walaupun PKP, work from home, kita sentiasa struggle untuk menyampaikan yang terbaik dan terbaik. Begitu. Okey ke Cik Amar, lain okey ke? Okey. Okey. Okey, so seterusnya Cik Amar. Okey, selesai Ustazah. Okey. So, saya jelas suara saya? Jelas, alhamdulillah. Yang lain jelas tak? Okey. Alright. Okey. Tadi kita dah dengar apa sebenarnya Hati Murni ni dan kenapa Ustazah fokuskan dengan Hati Murni ni ialah rasa passion ataupun rasa tanggungjawab kita untuk kita memberi ilmu pendidikan yang berkaitan dengan agama. Seperti kita dah tengok, pendidikan dunia ni dah banyak sebenarnya. Tapi kita nak jadi orang yang boleh menyumbang untuk pendidikan agama. Okey. Okey Ustazah, kita pergi ke soalan seterusnya ya Ustazah? Betul, boleh. Okey, alright. Okey, sepanjang PKP ni kan Ustazah, seperti PKP ni kita tahulah kan, banyak sekolah yang tak boleh beroperasi seperti biasa. Jadi kita nak tahu jugalah kan apa yang Hati Murni ni buat, struggle ataupun perkara yang inisiatif yang Hati Murni ambil sepanjang PKP ni. Silakan Ustazah. Okey. Terima kasih Cik Amar. Alhamdulillah ya. Apa yang kita buat betul lah ya Cik Amar. Apa yang kita buat betul sebelum diumumkan, di-announcekan bahawa kita akan ada fasa untuk PKP. Alhamdulillah kita sempat untuk nak sit down bersama dengan tim Hati Murni. Kita adakan meeting. Okey, sempat ya alhamdulillah. Jadi dalam meeting tersebut kita telah draftkan beberapa proses untuk kita tahu kita akan diuji dengan PKP, tapi Hati Murni punya action masa tu adalah pop aja. So kita hadirkan dengan pendidikan secara online. Jadi Cik Amar, Hati Murni masa mula-mula PKP, hari yang kedua PKP kalau tak silap Ustaz Siti, kita dah start dengan kelas secara online. Masa tu Cik Amar, Ustaz Siti rasa macam terkejut tau. Sebab apa? Sebab kepakaran Hati Murni selama 12 tahun ni adalah sebenarnya more kepada offline punya learning. Kita memang sangat pakar yang situ. Okey. Anak murid masuk ke tempat kita, insya-Allah kalau ada rezeki dia dalam masa sebulan kita dah boleh nampak dia punya improvement. Tetapi Cik Amar, bila kita diuji dengan COVID-19, Hati Murni turut diuji. Turut diuji di mana Hati Murni terpaksa menjadi pakar untuk pendidikan secara online. Jadi Cik Amal cuba bayangkanlah
Kita tak pakar dalam, kita pakar dalam offline. Tiba-tiba kita masuk ke dalam online kan. Jadi masa tu memang banyak struggle yang kita lalui. Antaranya parents pun macam terus expect kita as a pakar untuk online kan. Jadi banyak struggle yang kita lalui, tapi ada satu perkara lah yang Ustazah Siti nampak betulnya, okey, pada tim Hati Murni, di mana tim Hati Murni pun tak kenal dengan putus asa. Kita buat, kita cuba, oh kita tukar macam ni. Kan? Jadi tim pun dia macam sekejap okey, lepas tu sekejap pening balik. Kan? Itu adalah fasa yang kita lalui. Tapi Cik Amal, kenapa kita buat perubahan-perubahan tersebut adalah disebabkan oleh satu sahaja, iaitu passion kita untuk pendidikan. Ada dua lah ya. Satu adalah passion kita untuk pendidikan tu tadi. Kita tak nak pelajar-pelajar Hati Murni ni tadi berhenti daripada mengaji, daripada belajar fardu ain, okey, passion. Yang kedua adalah disebabkan oleh kita nak cuba, kita nak cuba untuk buat juga sampai jadi. Itulah dua perkara itulah yang menyebabkan alhamdulillah kita bertahan sampai sekarang untuk online learning. Dan yang paling menariknya Encik Amar, masa tu adalah win kita yang paling besar adalah bila kita dapat liputan daripada bernama Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, so ucapkan tahniah kepada tim Hati Murni. Sila komen dekat bawah tu. Komen tahniah bunga-bunga, bunga api, boleh. Ya, betul. Okey, silakan Ustazah. Okey. Ada lagi Ustazah? Itu saja. Okey, so kita dah dengar kan apa yang Ustazah kongsikan, apa yang Hati Murni buat sepanjang PKP ni. Tapi betul lah, memang Hati Murni ni sangat struggle sebenarnya untuk kita ubah platform kita daripada offline kepada online. Dan alhamdulillah kita tengok guru-guru kita, staff-staff kita memang committed lah untuk belajar sesuatu yang baru untuk tambah baik kita punya servis. Kan Ustazah? Betul. Cik Amal, kalau Ustazah Siti boleh tambah sedikit. Jadi daripada tempoh itu, tempoh itu kita sampailah sekarang, kita dapati banyak sekolah, maksudnya bukannya Hati Murni sahaja, tapi banyak sekolah-sekolah kerajaan dan sekolah swasta lain yang sebenarnya pun bersedia dengan pendidikan online. Tetapi bila Ustazah Siti buat kajian sedikit, sebenarnya ibu ayah tidak bersedia untuk pendidikan online anak-anak dia. Ini adalah isunya. Sebab itulah kenapa ya Cik Amar, selepas Hari Raya kita cuba bawakan topik-topik yang berkaitan tentang pendidikan secara online. Sebab kita mahu buat pendedahan kepada ibu ayah supaya mereka boleh faham dan kemudian mereka boleh komit jadual untuk pembelajaran anak-anak ni. Jadi itu pun merupakan salah satu daripada perjuangan kita lah. Kita memberi faham kepada ibu ayah supaya mereka lebih jelas. Pendidikan online ni sebenarnya tidak susah pun, sangat fleksibel kan. Cuma memerlukan orang kata sokongan yang paling tinggi sebenarnya adalah daripada ibu ayah sendiri. Macam tu Cik Amal. Betul. So betul lah kan, seperti perkongsian Cikgu Zuli, kalau kalian masih ingat, dia kata untuk online learning ni dia ada 3 bahagian yang perlu bersedia. Terutamanya sekolah, maknanya guru kita sendiri. Yang kedua, kesediaan ibu bapa. Dan yang ketiga ialah kesediaan anak-anak. Barulah online learning dapat dijalankan dengan baik. Kan Ustazah? Okey Ustazah, boleh kita teruskan okey. Boleh. Alright. Okey. Sebelum kita teruskan, kita nak tengok penonton kita ni bersama dengan kita lagi ke tak? So kalau yang bersama dengan kita ni, minta saya nak tengoklah komen nak lagi ke tak? Kalau nak, sila komen nak. Kita ada Nur Najwa Dia Hamzah. Terima kasih kerana menonton. Nas Arif. Musfira, sila komen ya. Sila komen adakah anda masih lagi bersama dengan kami, dan komen apa tadi Amar? Nak? Komen nak. Komen nak aje. Komen nak sahaja. Okey. Nak sahaja. Nak, okey. Tekanan Ramlan. Nak, okey. Okey, tidak lupa saya ucapkan selamat datang kepada yang baru masuk.
Welcome to Talk Show at Hatimun ni. Hari ini kita bersama dengan Ustazah Siti kita untuk kita kenal apa itu Hatimun ni sebenarnya. Okey. Alhamdulillah, Nas Arif nak, Zulkifli Muhammad nak. Okey Ustazah. Hello, Ustazah? Ya, Cik Amal, silakan teruskan. Alright. Okey, kita teruskan dengan soalan kita seterusnya. Okey, kenapa saya rasalah kan, kenapa hati murni ni orang ramai perlukan? Kenapa hati murni ni diperlukan oleh masyarakat sekeliling hati murni itu sendiri? Silakan Ustazah. Okey, terima kasih Cik Amal. Soalan tu agak kena pandai-pandai jawab tu, sebab kalau tak nanti angkat bakul sendiri. Okay. Terima kasih kepada yang komen, Cik Muhammad Rosli Abdul Kadir. Okey, terima kasih. Okey. Jadi apa yang Ustazah Siti lihatlah sepanjang Hati Murni ditubuhkan 12 tahun ni, okey, yang memfokuskan kepada pendidikan agama, okey. Kami sebenarnya adalah Islamic Private School, ya, Islamic Private School yang menjalankan pendidikan agama untuk anak-anak 7 hingga 12 tahun. Okey, apa yang kita lihat sebenarnya, kenapa pelajar hati murni itu tadi setiap tahun alhamdulillah semakin bertambah. Sebenarnya adalah disebabkan oleh adanya bonding antara guru dan juga parents. Itu yang paling penting. Di mana di hati murni alhamdulillah kita banyak menerima feedback daripada parents, di mana konsep pembelajaran, kemudian konsep servis yang kami sediakan tu tadi sangat-sangat memenuhi keperluan mereka. Jadi inilah yang menyebabkan, menjadikan faktor kenapa hati murni diperlukan oleh ramai ibu ayah hati murni. Cuma bila kita dalam fasa PKP ni pula, still lagi baru-baru ni kita pun ada call parents, betul kan Cik Amal? Kita call parents, tanya khabar, tanya tentang kita bertanya khabar dengan parents. Kan kita orang kata tanya khabar lah. Sebab kita tanya okey ke tak semasa PKP dengan kelas-kelas online kita. Jadi kita dapati ramai ibu ayah sebenarnya yang masih memberi sokongan kepada pendidikan yang hati murni sediakan. Jadi ini disebabkan oleh mereka sudah orang kata mereka sudah merasai keberkesanan pengajaran yang kita beri. Itu yang Ustazah Siti share tadi, Encik Amar. Ada pelajar kita yang bila datang ke hati murni tak sampai sebulan, alhamdulillah mereka telah lihat perubahan dari segi akhlak anak mereka. Akhlak tu tadi bukan akhlak tu tadi bukannya melibatkan benda yang besar-besar tau. Sebagai contoh seperti macam dia rasa macam pelik. Sebelum ni anak tak pernah cuci pinggan dekat dapur. Kan? Tapi sejak masuk hati murni ni tiba-tiba rajin pula. Kan? Itu antara feedbacknya. Antara feedback yang paling best yang kadang Ustazah Siti dengar adalah di mana anak tu tadi boleh nasihatkan ibu ayah dia. Kan? Kita rasa macam wow. Kan? Kalau Ammar sendiri macam mana? Kalau rasa-rasa anak nasihatkan kita macam mana? Kan? Kan? Jadi itu antara perkara-perkara yang menyebabkan hati murni semakin dicari. Okey, dan kemudian ramai sebenarnya yang mahukan konsep modul pengajaran kita. Tapi alhamdulillah lah Encik Amar, walaupun kita diuji dengan COVID-19, tapi sebenarnya COVID-19 memberi banyak hikmah kepada kita, di mana dengan adanya kelas online, insya-Allah hati murni boleh sampai ke tempat anda semua, tak kira ceruk mana, insya-Allah boleh sampai. So itulah. Alhamdulillah. Okey. Itulah keunikan Ustazah yang kita boleh tengok. Yang kita boleh tengok apa yang ada kat hati murni ni kan Ustazah. Betul. Dan Cik Amar, kita pun sebenarnya selalu kita tekankan kepada tim kita supaya kita mudahkan urusan parents, mudahkan urusan pelajar-pelajar kita. Kan? Jadi itu adalah sebenarnya salah satu daripada keunikan jugalah. Kita cuba
menyelami jiwa mereka, dan secara tak langsung timbal balas yang kita terima adalah mereka selesa dengan hati murni. Alhamdulillah. Ya, betul tu. Orang kata kalau tengok hati murni tu, cubalah kan untuk kenal dulu. Sebab orang kata tak kenal maka tak cinta. So kan kena kenal lah dulu kan macam mana hati murni ni sebenarnya. So alhamdulillah lah, betul lah tu. Macam saya kan dekat masa maju, saya bersimak di masa maju. Masa maju bila kita tengok adik-adik basuh pinggan, kata macam wah, beratur, lepas makan beratur ramai-ramai nak basuh pinggan. So macam bagus lah kan bila buat ke rumah. Itu orang kata perkembangan yang sangat bagus lah untuk anak-anak. Okay. Cuma Cik Amal, kita kena explain juga ni. Sebab orang tadi saya Siti ada sebut private Islamic school kan. Tapi kenapa ada cuci pinggan dan sebagainya kan. Jadi hati murni ni. Jangan salah faham ya. Hati murni sebenarnya ada menyediakan perkhidmatan transit. Jadi perkhidmatan transit ni di mana kita ambil pelajar-pelajar daripada sekolah kebangsaan, bawa ke tempat kita. Dan kemudian kita akan train mereka untuk mereka berdikari, okey, dan kemudian selepas orang kata kendiri dan sebagainya, itu urusan kendiri dan sebagainya, baru mereka masuk ke kelas kafah. So itulah. Okey. So jelas tak adalah kan kita pergi sekolah tiba-tiba kena basuh pinggan, tak ada. Kita ada servis transit. Setiap kita sediakan makan sekali. So memanglah hati murni ni sangat memudahkan urusan parent. Okey. Ustazah, kita boleh teruskan lagi ya? Boleh. Silakan. Okay. Alright. Okey. So kita dah cerita dah apa semua tadi, keunikan kita, apa visi misi kita, belum lagi kita ceritakan visi misi kita. So kita dah tahu apa sebenarnya hati murni nak pergi mana. So kita nak jugalah tahu kan Ustazah, macam mana kita nak tahu jugalah macam mana sejarah hati murni ni. Boleh tak Ustazah ceritakan dengan kita orang sejarah penubuhan hati murni ni? Kenapa Ustazah pilih field education, lapangan education, pendidikan dalam bisnes lah terutamanya. Dan ceritakan sikit macam mana hati murni ni ditubuhkan. Silakan Ustazah. Okey. Terima kasih Amal. So kalau bercerita pasal tajuk ni, sebenarnya soalan ni sebenarnya sangat mahal lah. Okay. Kenapa daripada seorang yang tak minat mengajar, seorang yang tak suka untuk berjalankan bisnes, tapi akhirnya Ustazah Siti ada passion untuk pendidikan. Jadi Ustazah Siti bila bercerita pasal passion untuk pendidikan seni, sebenarnya amat rasa sebab sikit lah Amal. Sebab di mana pendidikan ni sebenarnya sangat penting. Apa yang Ustazah Siti bayangkan adalah apa sumbangan kita sebenarnya kepada masyarakat. Jadi kalau macam Ustazah Siti punya part, yang Ustazah Siti nampak sekarang adalah sumbangan Ustazah Siti kepada masyarakat adalah membantu negara untuk membina generasi baru berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sebenar. Jadi kalau kita lihat ya Amal sekarang, selain daripada sebelum isu COVID-19, kita sebenarnya menghadapi masalah budaya, masalah sosial yang sangat-sangat orang kata membimbangkan. Jadi kita bimbang kalau tidak dibendung dengan sesuatu, kita bimbang masyarakat kita akan kembali kepada zaman kejahilan, na'uzubillah. Jadi sebelum kita menuju kepada situ, itulah kenapa hati murni ditubuhkan sebenarnya adalah mahu membantu negara untuk membentuk generasi baru kepada yang betul-betul mengamalkan ilmu-ilmu agama, kemudian ilmu-ilmu agama yang diamalkan tu pula berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang paling penting. Okey. Jadi Amal, berbalik kepada cerita sejarah penubuhan hati murni ini, sebenarnya ya memang betul. Ustazah Siti sebelum Ustazah Siti terlibat dalam pengurusan hati murni, Ustazah Siti pernah bertugas di Mahkamah Syariah. Kemudian Ustazah Siti bertugas di private Islamic school juga, salah satunya di Gombak. Jadi asalnya tu tadi Amal, bila kita habis belajar,
apa yang kita target sebenarnya adalah kita nak kerja makan gaji. Kalau orang dulu-dulu biasanya kerja makan gaji tu gajinya besar. Betul tak Amal? So betul. kita nak duduk office, goyang kaki, kan? Lepas tu kita nak buat kerja, hujung bulan kita dapat gaji besar. Kan? Tapi bila Ustaz Siti lalui realiti yang sebenar, okey, habis je belajar, Ustaz Siti di-offer untuk bertugas di Mahkamah Syariah. Selama setahun Ustaz Siti bertugas di Mahkamah Syariah, lama-lama Ustaz Siti jadi boring. Boring tu Amal sebab kita buat perkara yang sama. Ustaz Siti punya minda tak berkembang. Ustaz Siti rasa macam tu. Okey, jadi bila melalui fasa tu, apa yang berlaku adalah alhamdulillah suami Ustaz Siti suggest ke Ustaz Siti, why nak cuba untuk pendidikan. Masa tu Ustaz Siti rasa macam, alamak, kenapa nak masuk pendidikan? Lagilah Ustaz Siti tak suka. Kan? Tapi sebab atas faktor kita dengar nasihat suami, so Ustaz Siti pun cuba untuk mengajar dan Ustaz Siti diterima untuk bertugas di sekolah swasta, alhamdulillah. Dan Ustaz Siti rasa macam happy sebab day to day kita tu Amal, dia lain. Dia tak seperti macam kita bekerja di office. Bekerja di office surat tu macam tu je lah setahun yang kita kena buat. Jadi cabaran dia berlainan kan Ustazah? Cabaran dia berlainan. Jadi kalau di sekolah ni day to day Ustaz Siti berubah-ubah. Jadi besok Ustaz Siti boleh buat macam tu, esok lusa Ustaz Siti boleh buat soalan lain pula. Jadi sedikit sebanyak menjadikan passion Ustaz Siti tu semakin tinggi untuk nak mengajar. Okey. Cuma sampai satu tahap, okey, Ustaz Siti ada masalah lain, iaitu masalah tak sesuai dengan pengurusan sekolah. So Ustaz Siti decide untuk berhenti daripada sekolah tersebut dan masa tu Ustaz Siti terus buat kelas tuition rumah ke rumah. Jadi daripada situ Ustaz Siti tetap teruskan minat Ustaz Siti tu. Nampak ya Amal, mula-mula orang yang mentalitinya adalah nak kerja makan gaji, lepas tu tak minat mengajar, tapi bila dia tiba-tiba masuk ke dalam satu orang kata satu peluang, dia terus jadi minat dan kemudian dia bawa minat dia tu tadi, passion dia tu tadi untuk nak mendidik. Macam tu. So diringkaskan cerita bagi yang menonton hari ni, diringkaskan cerita macam mana Hati Murni mula diwujudkan tu tadi adalah pada tahun 2007. Iaitu ada seorang kawan Ustaz Siti yang tinggal di Ampang, dia nak jual sekolah dia. Jadi dia datang beraya tau Amal, macam ni lah, datang beraya kan. Apa semua sembang-sembang pasal dia punya bisnes. Lepas tu dia kata nak tak beli sekolah dia dekat Ampang. Jadi kita rasa macam wow. Kan? Macam mana tu? Kan macam minat je kan nak ada sekolah sendiri. Kan nama kan orang rasa macam ada sekolah sendiri. Menarik. Hebat kan? Okay. Hebat. So kita terima idea tu. Cuma selepas dia balik tu Ustaz Siti bincang dengan suami Ustaz Siti. Apa yang kita nilai sebenarnya adalah sekolah tu jauh daripada rumah kami. Kami tinggal di Wang Semaju, so sekolah di Ampang. So agak sukar lah kalau ada emergency apa semua susah untuk kita nak uruskan. Jadi kami decide untuk kita buat brand kita sendiri. Okay. Dan alhamdulillah masa tu kita terus esoknya Amal, esoknya Ustaz Siti dengan suami Ustaz Siti terus cari shop lot. Punyalah nak kata semangat kan Amal. Terus bertindak masa tu. Terus bertindak. Yes, betul. Terus bertindak dan alhamdulillah jumpa. Di situlah bermulanya Hati Murni pada November 2007. 2007 so, yang menonton ingat tu tarikh November 2007 Hati Murni ditubuhkan. Jadi Amal nak tahu lagi tak ni? Ya, mesti saya pun nak tahu lagi. Okay, so starting daripada tu Amal, kami cuba fikirkan konsep apa yang kita nak ketengahkan, apa modul yang kita nak buat kan. Jadi masa tu Ustaz Siti boleh dikatakan dalam masa sebulan tu Ustaz Siti tidur lebih kurang pukul 3-4 pagi sebab mencari bahan. Masa tu Amal kita tak macam sekarang, ada online yang dah canggih dan sebagainya kan. Jadi memang sangat struggle
Jadi Ustazah Siti buka internet pun dapat sikit-sikit info kan. Jadi Ustazah Siti teruskan dan alhamdulillah bila kita dapat modul yang sesuai, kita dapat orang kata rentak kan untuk kita punya kelas tadi. So kita cuba promosikan dan alhamdulillah daripada tu amal dia terus meningkat dan meningkat. Pelajar tu tadi terus meningkat dan meningkat, tapi itulah petua yang Ustazah Siti ada, tips yang Ustazah Siti boleh kasih adalah bila hati murni sebenarnya berjaya mengikat hati parents, hati pelajar. Sebab tu kalau tengok kita punya nama hati murni dia ada sebab tu kenapa kita pilih nama hati murni. Kenapa hati murni tu Ustazah? Saya pun nak tahu juga. Kenapa tu Amal? Okay. So Amal nak tahu kenapa hati murni? Of course saya nak tahu Ustazah. Okay. Nama asal kita Amal, Pusat Kecemerlangan Hati Murni. Itu adalah nama asal Hati Murni. Kita daftarkan sebagai Pusat Kecemerlangan Hati Murni. Jadi masa tu Ustazah Siti dengan suami fikir daripada hatilah sebenarnya akan membawa kepada proses yang seterusnya. Begitu. Jadi dia nak belajar, okey? Dia nak orang kata dia nak tambah ilmu dia. Semuanya bermula daripada gerakan hati dia. Betul. Kita asuh daripada hati kan untuk kita bertindak apa kita nak kan. Betul lah. Kalau macam baru ni kita punya media sosial punya team tanya apa maksud color logo tu? Dia ada putih, maroon, kan hitam. Kan? So nak katanya maksud warna pada logo kita tu tadi, putih tu adalah putih bersih. Jadi merah ni adalah warna hati. Jadi daripada hati, mungkin hati kita datang dalam keadaan yang gelap, okey, hitam. So hati murni cuba untuk nak jadikan putih, bersih, okey, dengan penyampaian ilmu-ilmu yang memang boleh mendorong kepada perubahan. Dan kemudian daripada situ warna kelabu disokong dengan orang kata keagresifan untuk untuk memastikan bahawa apa yang dia lalui, fasa-fasa yang dia lalui itu tadi boleh berubah kepada ke arah yang lebih baik. Itu adalah maksud warna maroon, hitam, putih dan kelabu. Begitu. Sangat berkaitan Ustazah. Hati tu. Sangat berkaitan. Banyak kita membentuk seorang manusia itu, dia bermula daripada hati sampailah dia berubah daripada yang kurang baik kepada yang lebih baik. Alhamdulillah. Betul. Okey Ustazah. Okey, ada lagi tak Ustazah berkenaan dengan sejarah sekolah kita ni Ustazah? Okey, masa tahun 2007 tu Amar, kita teruskan kita punya perjuangan untuk mengajar dan sebagainya, okey. Sampailah ke tahun 2012, okey, 2012 di mana masa itulah kita menerima banyak orang kata banyak pengiktirafan, okey. Antara pengiktirafan yang Ustazah Siti tak pernah lupa adalah pengiktirafan di mana pelajar kita, pelajar hati murni, okey, dianugerahkan sebagai pelajar terbaik untuk zon 4 di KL. Itu untuk peperiksaan PKK. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kesan daripada situ pelajar-pelajar ni tadi juga berjaya masuk ke sekolah-sekolah yang cemerlang ni Ahmad. Antaranya MRSM, lepas tu sekolah di semua sekolah-sekolah yang cemerlang, alhamdulillah. So passion inilah yang menyebabkan perkara yang selalu Ustazah Siti tekankan kepada tim untuk kita turut memberi sumbangan kepada kejayaan mereka ni tadi. Dengan kita mula-mula ajar ya Aman dengan sebutan huruf alif bata, okey. Mereka tak tahu membaca Al-Fatihah tapi kita ajar mereka pandai untuk membaca surah Al-Fatihah. Jadi sedikit sebanyak perkara-perkara itu tadi sepatutnya kita rasa bangga sebab kita adalah antara tenaga pengajar ni adalah antara orang yang mendidik mereka dan berjaya. Cuba bayangkan satu hari nanti
Kalau dorang pula, mereka-mereka ni tadi, anak-anak pelajar hati murni ni tadi, berjaya pula membina generasi mereka. So sedikit sebanyak guru-guru hati murni ni tadi turut ada saham dekat situ Amal. Saham atas apa yang mereka buat tu tadi, insyaAllah. InsyaAllah. Okey Ustazah. So kita boleh tengok perkembangan hati murni ni. Ustazah dengar saya tak? Dengar Amal, dengar. Okey, dengar. Takut jadi macam tadi. Okey. Alright. So kita boleh tengoklah perkembangan hati murni ni. Bermula daripada tak minat. Ustazah sini tak minat dengan pendidikan. Dia terjun ke dunia bisnes dan dunia pendidikan. Okey. So hasil daripada kerjaan-kerjaan anak-anak kita ni mestinya lah hasilnya daripada komitednya guru-guru kita mengajar lah. Dan kita faham guru-guru kita di hati murni ni sangat-sangat berminat ataupun sangat-sangat komit dengan tugasan mereka untuk mendidik. Betul tak Ustazah? Betul. Sebab itulah Amal, kita sebenarnya Amal, kalau Ustazah Siti boleh tambah sedikit, kita bukan saja menjadi guru yang mengajar, tetapi guru-guru juga sebenarnya diajar. Itu yang berlaku di hati murni. Kita pun ada kelas-kelas kita kan Amal kan, untuk pembentukan. Kita sentiasa upgrade. Kita sentiasa upgrade guru-guru kita. Ya, betul. Kita upgrade lah untuk mengikuti peredaran sesuai dengan waktu lah. Okay? Betul Amal. So saya difahamkan guru-guru kita ni ada ramai yang telah berbelas tahun bersama hati murni. Betul tak Ustazah? Betul. Antaranya adalah Ustazah Liza, Syazah Hasriza, alhamdulillah. Dia adalah orang pertama yang mengajar di hati murni 2007. So dah bersama dengan hati murni dah 12 tahun. Nanti mungkin kita boleh jemput dia. Kenapa dia lama di hati murni. Okay, insyaAllah. Kena bawa tu. Kan, kena bawa. Dan ada juga yang lain yang dah masuk 6 tahun, 5 tahun kan, bersama dengan hati murni. Jadi Ustaz Siti lihat bila kita jelas sampaikan apa passion kita, apa passion yang hati murni nak bawa, insya-Allah tim dia akan cuba untuk belajar nak faham dan boleh align dengan apa yang kita mahu capai. Itu adalah rahsianya. Kan Ustaz Siti banyak bercerita pasal rahsia ni. Kan? Rahsia yang mahal tu. Kenapa hati murni boleh bertahan sampai sekarang, alhamdulillah Amal. Alhamdulillah. Okey Ustazah. Kita dah hampir ke penghujung Ustazah. Okey. Okey, kita dah hampir ke penghujung Okey, sebelum tu saya nak buka lah kan untuk audiens, kalau ada soalan boleh letakkan soalan di ruang komen. Kalau ada, kita akan buka untuk last nanti. Okey, last lah Ustazah, soalan daripada saya sebelum soalan daripada penonton. Soalan bonus ni. Soalan bonus sikit. Sikit simple je Ustazah, okey? Alright, hati murni, kita tengok dekat logo hati murni kita bawa apa tagline kita? Partnering in nurturing. Together we nurture the future. Okey, so boleh tak Ustazah terangkan dengan kami apa tagline ni maksudnya apa? Kita nak partner dengan siapa? Apa yang kita nak nurture kan Ustazah? Silakan Ustazah. Okey, sebelum Ustazah Siti explain, alhamdulillah Ustazah Siti bacakan komen daripada G. Rosdi, merupakan parents hati murni. Hati murni membentuk hati anak-anak, melahirkan insan yang murni jasmani, rohani, sosial dan intelek. Alhamdulillah Tania. Alhamdulillah. Memang itulah objektif kami sebenarnya, alhamdulillah. Jadi Amal, kita punya tagline kita tu partnering in nurturing, together we nurture the future. Sebenarnya adalah more kepada gabungan antara hati murni dan juga ibu ayah. Sebab kalau kita lihat macam Cikgu Zuli tadi, dia cerita, dia kata guru persediaan untuk kelas online sebenarnya adalah perlu daripada guru, ibu ayah dan kemudian ke pelajar, betul tak? Jadi kalau kita lihat perkara yang disebut di sini bermula daripada guru dan juga ibu ayah. Sebab itulah kita orang kata letakkan partnering in nurturing tu adalah gabungan antara guru hati murni dan juga ibu ayah di luar sana ataupun ibu ayah hati murni untuk sama-sama kita membentuk generasi yang kita nak tu tadi.
Itu adalah yang kita maksudkan. Sebab tu bagi Ustazah Siti, Hati Murni sebenarnya sangat special. Di mana kami memang sentiasa mahu untuk orang kata betul-betul bekerjasama dengan ibu ayah untuk orang kata melahirkan generasi itu tadi, generasi yang betul-betul orang kata baik dari segi akhlak dan pencapaiannya. Ustazah Siti selalu tekankan kepada anak-anak murid Ustazah Siti yang kalau Ustazah Siti pergi ke Hati Murni kan, terkadang diorang datang dekat Ustazah Siti, Ustazah Siti kan. Jadi antara terkadang bila kita sampai tu tengah perhimpunan ke, tengah apa ke, semua contohnya ya. So kalau pelajar-pelajar yang besar ni, selalu yang pelajar yang darjah 5, darjah 6 kan, selalu Ustazah Siti remind kepada mereka, adab dengan akhlak tu adalah perkara penting yang mereka kena tekankan. Bagi Ustazah Siti, kalau awak pandai macam mana pun, kalau awak keputusan cemerlang macam mana pun, tapi kalau adab dan akhlak tidak dijaga, bagi Ustazah Siti, anda sebenarnya gagal. Jadi dalam proses ni, bila kita nak partner dengan parents, maksudnya Hati Murni perlu bekerjasama dengan ibu ayah untuk nak bentukkan adab dan akhlak anak-anak tu tadi, dan insya-Allah kejayaan pasti datang untuk anak-anak. Begitu Amal. Betul ke? Okey, sangat-sangat menjawab Ustazah. So kita dapat tengok partnering in nurturing together we nurture the future. Future macam mana yang kita nak tu, kita dah dapat kan jawapan dia. So kita nak anak-anak kita di masa akan datang ni lahirnya daripada golongan cerdik pandai yang celik agama. Kalau kita ada jurutera yang hafiz, jurutera yang memang mahir dalam bidang-bidang agama, bukan dalam ilmu dunia saja. Betul tak Ustazah? Betul. Okey. So alhamdulillah kita dah habis dah soalan kita Ustazah. So kita tengoklah alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tengoklah kok ada komen ke, ada daripada soalan daripada penonton kalau ada. Okey. So saya rasa macam tak ada lah Ustazah. Tak ada. So Amal boleh tak bagi peluang sikit kepada Ustazah Siti untuk nak bercakap last? Walaupun kita dah masa ni kan. Okey, last daripada Ustazah Siti. Pendidikan sebenarnya adalah sepanjang zaman. Sebab tu ada dinyatakan tuntutlah ilmu hingga ke negeri China, kan? Okey, jadi daripada itu kita sepatutnya perlu menyokong dan terus mendukung pendidikan buat kita punya generasi. Itu adalah pesan Ustazah Siti lah. Jadi kita sama-sama ambil peluang, ambil saham yang Allah bagi dekat kita untuk kita sama-sama membentuk generasi akan datang insya-Allah. Okey, sudah Ustazah. Ustazah? Ya, betul. Okay, alright. So itulah, betul lah ilmu tu tak kira lah umur kita sampai tua ke, memang kita sentiasa perlu cari kan Ustazah ilmu tu. Macam Ustazah Siti pun saya memang adore lah Ustazah Siti. Setiap masa belajar. Setiap masa ikut kelas dengan Dok. Okay, alright. So Ustazah kita dah nak habis ni Ustazah. Ya. Okay, silakan Amal. Silakan. Okay, so saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi menonton daripada awal hingga habis. So kita sangat harapkan untuk kalian untuk terus bersama dengan kita setiap 10 pagi dalam talk show at Hati Murni. Esok kita akan bersama insya-Allah dengan wakil daripada parent kita insya-Allah. So perkongsian yang sangat menarik juga sebenarnya. So saya harapkan kalian dapat bersama dengan kita untuk dengar perkongsian beliau. So diharapkan perkongsian daripada Ustazah Siti kita hari ini dapat memberi input jika kepada tim, semoga terus dapat membakar semangat kalian untuk terus berjuang bersama dengan Hati Murni. Kerana apa? Kerana kita membawa matlamat perjuangan yang betul. Kita nak bawa anak bangsa kita ni ke arah yang baik, ke arah anak bangsa yang berjaya insya-Allah kan Ustazah. Okey. So Ustazah, kita boleh habiskan ya? Okey. Alright. Saya rasa itu saja. Saya ucapkan mohon maaf disebabkan
banyak kekurangan masalah teknikal sikit hari ini. Okey. Tak apa-apa. Dibuat kemaafan lah. Okey. Harapnya tak serik lah kan nak bersama dengan kita. Saya rasa itu sahaja. Selamat Hari Raya. Kita jumpa lagi esok hari. Dan itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum.